Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahdihi wa ihtada bihadihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'du. Yang dihormati Al-Fadhil Ustaz Alif sebagai pengacara, yang dimuliakan pengarah Pusat Islam dan semua pegawai-pegawai Pusat Islam USM, muslimin dan muslimat, para penonton, para peserta sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi alhamdulillah, kita syukur pada Allah Azza wa Jalla kerana pada pagi yang mulia ini kita dapat bersama dalam majlis ilmu. Kita bincang, tajuk kita ni nama dia Tenang dengan Ujian. Sebuah buku risalah yang kecil, nota catatan yang saya tulis ini, nama dia Tenang dengan Ujian. Jadi alhamdulillah para peserta sekalian, ini adalah merupakan siri pertama melalui alam maya. Dan kita telah pun, Pusat Islam telah pun mengadakan 2 siri yang lalu, iaitu di alam nyata di masjid kampus kesihatan di Kubang Krian, Kota Baru. Iaitulah siri pertama kita bincang tentang ujian. Ujian Allah Azza wa Jalla ke atas hamba-hambanya dengan 2 sebab. Sebab yang pertama, Allah uji kita kerana nak naik darjat. Sebab yang kedua, Allah uji kita untuk nak tengok siapa di kalangan kita orang yang lulus ujian. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Mulk yang selalu kita baca pada malam hari. Kita baca Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir allazi khalaqal mauta wal haya. Allazi khalaqal mauta wal haya liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah kata, aku nak tengok siapa di kalangan kamu yang baik amalannya. Maka kita boleh faham di sini para jemaah sekalian bahawa ujian itu 2 sebab ataupun kita sebut 2 dimensi. Yang pertama, Allah nak uji kita, nak tengok siapa baik amalan. Yang kedua, Allah Ta'ala nak angkat darjat kita. Ataupun Allah nak tengok siapa yang dulunya lupa, lalai, lara, dia akan kembalikan kepada Allah Azza wa Jalla dalam suasana yang tersebut. Jadi alhamdulillah, dalam buku yang kecil ini kita telah ingat bahawa dunia ini darul ibtila. Saya kira para peserta boleh tulis, nanti kita akan ada soal jawab ataupun tanya jawab nanti. Ad-dunya darul ibtila, makna dunia ini tempat ujian, medan ujian. Allah nak tengok siapa yang baik, siapa yang boleh diberi darjat, yang diangkat darjatnya, dan siapa yang lara, yang lalai, boleh kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Kita kata itu nikmat yang besar. Baik, kemudian siri yang kedua yang telah kita bincangkan, iaitulah tentang husnuzan, bersangka baik sesama Muslim. Ini kita kena letak asas kebahagiaan hidup kita atas dunia ni apabila kita mampu bersangka baik dengan seorang Muslim. Seorang ulama salafus salih, tuan-tuan boleh bacalah dalam buku yang ringkas ni. Saya pun tak nak ulang balik semua, cuma nak tunjukkan beberapa
kepentingannya kita duduk dalam suasana yang ada hari ini. Kata di seorang ulama, kalau kita tengok orang ni, orang yang baik, mendapat nikmat, kenapa kita nak dengki dengan dia? Kenapa kita nak iri hati dengan dia? Sebab, walaupun dia dapat nikmat yang banyak atas dunia, tapi nak banding, kalau dia baik, insya-Allah, dia ni akan jadi ahli syurga. Artinya dalam syurga nanti, nikmat yang dia peroleh atas dunia ni kecil. Nak banding dengan nikmat syurga yang sangat besar. Andainya dia seorang yang tidak baik, wal'iyazubillah, kenapa kita nak susah hati dengan dia? Sebab nikmat yang dia dapat atas dunia ni, nak banding dengan azab yang dia akan terima di akhirat esok, lagi sangat dahsyat, sangat menakutkan. Maka para jemaah sekalian, kita kata, biarlah kita jadi orang mukmin yang tenang, setiap hidup kita bersangka baik dengan orang, supaya kita tidak menjadi manusia yang kerugian, manusia yang celaka di atas dunia, dan manusia yang rugi di akhirat. Baiklah, kita teruskan kepada perbincangan kita. Saya mula di sini dalam bab yang kedua. Nanti para peserta boleh cari buku ni. Buku ni banyak di di kedai-kedai buku banyak. Tajuk dia Tenang dengan Ujian. Harga dia pun kata orang mampu milik, sebab lebih kurang dengan nasi lemak pagi je. Dia punya harga. Baik, saya masuk kepada, oleh kerana kita ni akan bersiri dan berkala, maka para peserta eloklah kalau kita boleh dapatkan buku ni. 9 cara meraih sifat tenang. 9 cara, insya-Allah saya cuba bincang secara ringkas. Kalau nak panjang pun boleh, tapi kata orang daripada tak dengar semua, baik kita dengar walaupun secara ringkas-ringkas kan. Itu kaedah kata. Kalau tak mampu buat semua, jangan tinggal semua. Itu dia panggil kaedah yang baik. 9 cara meraih sifat tenang. Dalam perbincangan tentang kepentingan kesatuan dan menjauhkan perpecahan, para alim ulama telah menjelaskan betapa pentingnya ilmu dalam semua perkara. Pelbagai kelebihan telah dijelaskan melalui Al-Quran dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam bab ini dinukilkan analisis seorang ulama tabi'in yang masyhur. Tuan-tuan tanda, bila sebut seorang ulama ni hebat, nama dia Al-Hasan Al-Basri. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala masyhur. Kalau kita belajar dalam mana-mana kitab tasawuf ke, kitab akidah ke, kitab fiqh, Hasan Basri di antara tokoh yang disebut-sebut namanya. Tokoh yang disebut-sebut namanya. Kerana kepakaran dia. Cuma kadang-kadang seorang tokoh ni tenggelam dalam satu sudut yang ditonjolkan. Contoh bila sebut Hasan Basri, kita akan nampak dia ni ahli tasawuf je. Sedangkan Hasan Basri ni salah seorang daripada ulama tabi'in yang dikira mujtahid dalam bab hukum. Baik, kata Syekh Hasan Basri rahimahullah tentang kepentingan beramal dan menggunakan ilmu dalam segala aspek kehidupan. Beliau berkata, seorang yang bekerja atau beramal tanpa ilmu seperti seorang yang berjalan tidak mengikut jalan yang sepatutnya. Kita hari ni kadang-kadang kita nak pergi sini, tapi kita tersempang pergi ke jalan lain. Itu dia panggil ikut jalan yang tidak sepatutnya. Seorang yang bekerja tanpa ilmu, mereka akan melakukan kerosakan lebih daripada membawa kebaikan. Rusak lebih daripada kebaikan. Maka tuntutlah ilmu tanpa merosakkan ibadat, dan lakukanlah ibadat tanpa merosakkan ilmu. Terdapat suatu kaum yang mencari ibadat dengan meninggalkan ilmu, sehingga membawa mereka keluar dengan senjata mereka, berlaku keganasan. Dalam sejarah Islam ni dikenali dengan satu kumpulan, nama dia kumpulan Khawarij. Khawarij ni ahli ibadat yang begitu kuat, sehingga dikatakan hitam di dahi mereka, bekas daripada sujud, tapi mereka menjadi manusia yang ganas sebab salah memahami teks, memahami konteks perbincangan ayat Quran. Faqtulu. Dan hadis-hadis tentang wa'id, tentang janji-janji seksa,
Bila mereka salah guna ini, mereka akan jadi manusia yang menyimpang, manusia yang akan bermasalah. Maka keluarlah mereka ahli ibadat ini dengan bersenjata ke atas umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekiranya mereka beramal dengan ilmu yang betul, nescaya mereka tidak akan melakukan keganasan tersebut. Jadi kita contoh dalam dunia ini, nama dia Al-Khawarij. Ada satu lagi kumpulan yang beribadat tanpa menggunakan ilmu, ini juga kumpulan yang berbahaya. Dia panggil kumpulan ahli-ahli ibadat, ataupun dia panggil ahli sufi yang tidak belajar. Ana baca dalam kitab Jawi zaman dulu, waktu kita belajar di pondok, tuan-tuan guru kita cerita, ada sekumpulan ni ahli ibadat. Dia dengar kata nak ibadat ni kena bertapa, masuk dalam gua, tiba-tiba salah seorang mereka terpijak tikus. Bila terpijak tikus, sudah. Apa kita nak buat ni dengan makhluk Allah Ta'ala yang sudah mati ni? Macam mana kita nak buat? Untuk menyatakan kesedihan hati mereka, untuk menyatakan kekesalan dia, dia ambil tikus, digantungnya di tengkuk. Solat. Bermakna mereka telah solat membawa menanggung najis. Bagaimana dengan solat mereka? Ini yang dikatakan bahawa ibadat tanpa ilmu bermasalah, salah guna ilmu juga bermasalah, maka kita kena belajar betul-betul. Baik, itu muqaddimah yang disebut oleh Al-Imam Al-Hasanul Basri. Dalam buku ini, saya petik kata-kata seorang, nukilan daripada seorang ulama besar dalam bidang tasawuf. Ulama besar dalam bidang tasawuf, yang masyhur, nama dia Al-Imam Al-Mawardi. Tuan-tuan tanda, Abul Hasan Al-Mawardi, rahimahullah ta'ala, meninggal dia pada tahun 450, dalam kitab dia Adabud Dunya Waddin. Kitab dia nama Adab Ad-Dunya Waddin. Mana ada adab kita duduk atas dunia dan juga adab dalam agama. Kitab ni alhamdulillah menarik, tapi tidak menjadi suatu bacaan yang meluas di kalangan masyarakat kita. Saya pun heran juga. Yang penting kita kata Allah Ta'ala tidak tulis lagi. Jadi alhamdulillah dengan adanya terjemahan sekarang, dan saya juga berusaha untuk baca kitab ini kepada masyarakat. Contohnya dalam ilmu yang kita ada di alam maya, di alam internet ini, akan sampailah ilmu ini kepada masyarakat insya-Allah. Jadi Al-Imam Abul Hasan menukilkan dalam kitabnya Adabud Dunya Waddin bagaimana kita nak mendapat sifat yang tenang. Dia panggil Al-Hilm. Al-Hilm ini tenang, tidak cepat marah. Yang bila kita tenang, tak cepat marah, tak ada stres, banyak perkara yang akan menyelesaikan masalah. Tuan-tuan dan puan-puan yang duduk di alam perubatan ini tahu kan, bila mari stres, banyak perkara, darah tinggi naik, kencing manis boleh naik juga dengan stres, dan banyaklah benda-benda yang menyusahkan doktor bahagian jiwa sekretari akan susah sebab berpunca daripada stres, daripada stres yang berlaku, maka kita akan susah nanti para jemaah sekalian. Baik. Kita pergi kepada punca yang pertama, ketenangan itu berlaku dari mana? Rahmat dan belas kasihan kepada orang yang bersalah. Bila kita tengok orang bersalah, sepatutnya dengan sifat rahmat kita, sifat belas kasihan, sifat kasih sayang, kita bantu mereka untuk menyelesaikan masalah, memperbetulkan kesalahan, memperbetulkan kesilapan. Tapi dunia nak kiamat hari ini bertukar pula. Daripada diperbetulkan kepada ditularkan. Maka ini satu perbuatan, kita mengatakan rusaknya agama ini, rusaknya suasana yang berlaku ini dengan sebab apa? Dengan sebab berlakunya tular menura, dia panggil troll sekarang ni kan. Ini mazhab yang ada di alam maya hari ini. Mazhab medsos, mazhab media sosial yang ada ini menyebabkan kerusakan itu makin dahsyat. Sepatutnya, kata orang, kesalahan itu diperbetulkan, bukan kesalahan itu diperbesarkan ataupun disebar-sebarkan. Itu yang diajarkan oleh Allah, diajar oleh Islam kepada kita. Maknanya rahmat dan belas kasihan kepada orang yang bersalah serta berlembah lembut dengannya.
Kita berlemah lembut dengan orang-orang itu. Jangan kita kasar-kasar dengan dia. Sebab kalau kita kasar, bermakna kita tidak melakukan perkara yang baik. Ana perhati tengok secara alam realiti kan. Oleh kerana kita bercakap hari ini bersama dengan warga kerja di hospital USM kita ni, mana hospital di antara hospital yang begitu hebat. Kita dengan pesakit. Dengan sebab doktor yang merawat pesakit ini berlemah lembut, kadang-kadang pesakit ini belum makan ubat lagi, dia dah sihat dah. Belum makan ubat sudah sihat. Ada anak perhati 2-3 orang tua kita ni. Oh, demam. Dia anak dia bawa hospital. Anak dia pun pergi. Pergi klinik jumpa doktor. Balik belum makan ubat. Belum balik ke rumah dah berhenti dah. Pasal pagi boleh berhenti sekali lagi. Sebab mak rasa dah sihat lah. Ubat belum makan lagi. Maknanya sebab dia gembira dengan kegembiraan itu, dia boleh menghilangkan rasa sakit ataupun yang dikira mungkin setengah tu sakit sungguh, ada setengahnya stres. Baik. Dalam bab ini Allah Subhanahu Wa Taala berfirman kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan tengok dalam surah Ali Imran. Dalam surah Ali Imran ayat 159. Surah Ali Imran ayat 159. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. Maka disebabkan rahmat daripada Allah kepada kamu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana ayat ini turun kepada siapa? Kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lemah lembut terhadap mereka. Rahmat Allah lah kamu Nabi sallallahu alaihi wasallam berlemah lembut kepada mereka. Mereka tu umat dia yang jahil-jahil dan termasuk di kalangan musuhnya sendiri. Masya Allah, tabarakallah. Sekiranya kamu bersikap keras, lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Kalau dia bercakap kasar, mereka akan jauh daripada kamu. Oleh sebab itu, maafkanlah mereka. Mohonkanlah ampun bagi mereka dan bermusyawarahlah kamu dengan mereka dalam urusan itu. Mana adalah urusan tertentu, Allah Ta'ala ajar kepada Nabi supaya bermesyuarat, bincang. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah Azza wa Jalla. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Surah Ali Imran ayat 159. Baik. Golongan yang diarahkan untuk bermesyuarat. Para pelajar kita tengok siapa ke orang yang diarahkan supaya bermesyuarat ini? Ialah para sahabat Nabi yang mulia. Nabi sudah ada wahyu. Kalau dia buat keputusan seorang dia pun tak ada masalah sebab Allah Ta'ala beri wahyu di bawah bimbingan terus daripada Allah Azza wa Jalla. Namun Allah ajar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya bermesyuarat dengan para sahabat yang mulia, iaitulah kaum Muhajirin dan Ansar, kaum Muhajirin dan Ansar. Makna dua sahabat yang hebat-hebat begini. Untuk apa? Lalu bagaimana dengan kita? Allahu Akbar. Sahabat diperintahkan, Nabi diperintahkan bermesyuarat dengan para sahabat, sedangkan Nabi sudah ada wahyu. Kita yang tak ada wahyu ni tak nak mesyuarat. Kita kata, hayhat, bagaimana dengan orang yang tidak setaraf dengan maqam Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kalangan manusia biasa, sama ada mereka dari kalangan ulama, para pendakwah, mereka yang bertanggungjawab sebagai pemimpin, ketua pejabat, ketua sektor, dan semuanya mempunyai pangkat dan kedudukan, maka manusia tidak mungkin akan menerima keputusan, akan bersatu hati
kecuali atas dasar rahmat dan lemah lembut. Sebab itu pentingnya kita dalam apa-apa keputusan yang kita nak buat, mesti kita bermesyuarat dan juga berlemah lembut di dalam membuat keputusan. Kita kata Masya Allah, tabarakallah. Al-Imam Abu Darda, seorang sahabat. Abu Darda ni banyak riwayat dia. Dia ni seorang yang zuhud, seorang yang menarik. Untuk maklumat para peserta, para penonton sekalian, ada sebuah kitab yang saya baca. Sekarang ni sudah masuk ke 40 siri lebih dah. Tajuk dia Hikayat Fiqh. Hikayat Fiqh. Oh, menarik kitab ni. Sebab dia akan bawa cerita Nabi SAW dengan para sahabat. Kemudian, apakah fiqh yang kita dapat daripada peristiwa-peristiwa yang menarik itu. Ini yang saya kata menarik itu. Apa yang kita dapat daripada peristiwa yang menarik itu kan. Cerita dengar, istimbat. Itu penting. Tuan-tuan boleh tengok dalam YouTube Halaqah Abu Anas Madani, cari Hikayat Fiqh, ataupun tengok di Facebook kita. Alhamdulillah, menarik. Abu Darda radhiyallahu anhu telah berkata kepada orang yang mencercanya. Subhanallah. Orang yang mari cerca Abu Darda, apa dia jawab? Wahai saudara, jangan kamu terlalu tenggelam dalam mengutuk kami. Tidak adakah satu asas untuk kita boleh berdamai? Yang mengutuk aku kuat-kuat ni, tak ada ke poin yang boleh kita bersama? Boleh kita bersatu hati, boleh kita berdamai dalam masalah ini? Sesungguhnya kami tidak dapat memberi balasan kepada orang yang berdosa kepada Allah dengan sebab kami lebih banyak daripada kami mentaati Allah dalam menjaga kedudukannya. Allahu Akbar. Jadi kalau orang buat tak baik kepada kita, kita nak kata apa? Kita kata Allah Ta'ala yang balas dia, tapi kita maafkan dia. Sebab itu ayat yang kita nak tadi. Sebab apa? Ini dalam bahasa, kalau kita buat dosa, buat satu perkara yang tak baik, orang akan kutuk. Zaman kita hari ini akan tularkan di media sosial kan. Dia panggil dalam istilah dia panggil tular. Makna bila orang tular, benda tu fitnah kepada kita, maka dia jadi dosa. Maka di sini para jemaah sekalian, pentingnya kita ni kena belajar bagaimana nak menutup pintu-pintu dosa dan maksiat yang berlaku di atas dunia ini supaya kita tidak menjadi asbab, menjadi punca orang berdosa kerana kita. Allah. Anda cubalah. Ni tidak ni kadang-kadang kita duduk buat benda-benda yang tak munasabah, yang menyebabkan netizen, ni ada mazhab baru di dalam media sosial dipanggil netizen. Maknanya masyarakat awam ni akan kutuk dia. Buka pintu. Baik. Seorang lelaki, ini habis cerita Abu Darda tadi. Seorang lelaki telah mengutuk Abu Amir Ash-Sha'bi. Abu Amir Ash-Sha'bi ini seorang ulama salaf. Dia ni, orang kutuk dia. Beliau lalu berkata kepada laki-laki yang mengutuk itu. Dia kata apa? Sekiranya aku benar seperti mana yang kamu katakan, memang aku tak baik sungguh. Apa yang kamu kata itu betul. Maka semoga Allah mengampuni aku. Dan sekiranya aku bukan sebagaimana yang kamu katakan, saya ni tak betul, apa yang kamu kata itu fitnah, maka semoga Allah mengampuni kamu. Subhanallah. Kita hari ni tak, kalau betul, kita jumpa di mahkamah. Itu ya ayat kita sekarang ni. Apa-apa pun, mahkamah. Mahkamah ni bukan yang senang. Banyak lagi kerja tuan-tuan hakim, yang arif hakim-hakim ni nak kerja, kita duduk sibuk dengan benda-benda yang macam ni. Sedangkan kita boleh, kalau boleh selesailah. Tapi kalau apa boleh buat, orang kerah kepala hari ni mahkamah lah jabat tempat dia mengadu. Maka, kita wajib mendidik diri dan nafsu kita agar sentiasa redha, sabar, berlembut, bertolak ansur. Ini adalah satu sifat asas mencari ketenangan dalam hidup, kita letak di sini. Seorang insan itu mestilah cuba bersikap pemaaf
sehingga dia menjadi seorang yang benar-benar bersifat pemaaf. Dia panggil al-hilm. Kerana ada hadis yang menyebut tentang sifat manusia kena berusaha menjadi baik. Tanda hadis ni. Manusia kena berusaha menjadi baik. Hadis ni riwayat oleh Abu Hurairah. Ada setengah ulama mengatakan hadis ni mauquf, ada kata marfu'. Dia kata innamal ilmu bitta'allum. Innamal ilmu bitta'allum. Mana ilmu itu kita akan dapati dengan belajar. Kita akan dapati melalui belajar. Tak ada fa innal mar'a dalam kata-kata syair, fa innal mar'a lam yuladu aliman. Tidak ada orang yang lahir terus alim. Asal manusia, saya tadabbur dalam surah An-Nahli, kan, Allah Ta'ala sebut kepada kita bahawa kita dilahirkan daripada perut mak kita la ya'lamuna syai'a, tak tahu apa benda. Kemudian Allah Ta'ala beri kepada kita alat panca indera, as-sam'a, pendengaran, al-basar, penglihatan, mata, al-fuad, hati. Mana tiga ni alat untuk mendapat ilmu. Mata, telinga, mata, hati. Kita kata Masya Allah. Mana illamal ilmu bitta'allum. Ilmu itu dapat dengan cara kita belajar. Oh, sekarang ni ada satu trend baru. Orang mengaku dia tak belajar mana pun, tapi dia bercakap tentang agama tinggi-tinggi, bercakap tentang Asma'ul Husna, bercakap tentang macam-macam. Kita pun kadang-kadang rasa mudah terpengaruh masyarakat kita ni, Masya Allah, Tabarakallah. Nah, bila tengok yang pelik-pelik, dia mudah terpengaruh. Yang tak pelik, payah pengaruh. Sebab tu ustaz yang mengajar yang tak pelik, tak ramai orang ikut. Kan? Kuliah bawa kitab lah Tuan Syekh. Tapi orang yang mengajar yang pelik, view dia naik, dia punya follower dia meningkat. Sebab apa? Sebab benda yang pelik. Jadi kita kena belajar ilmu bitta'allum, belajar ilmu itu dengan secara kita belajar dengan cara yang betul. Tajuk yang kita masuk, wal hilmu bittahallum. Dan manakala sifat maaf, lemah lembut, tak mudah marah itu adalah dengan berusaha untuk tidak marah. Kalau di hospital ada satu unit, dia panggil terapi, kan? Unit terapi ni kalau kita tangan kita tak kuat apa ni, kita pergi terapi, pergi buat latihan seminggu sekali, 2-3 kali seminggu, yang penting. Maka dalam bab jiwa manusia juga perlu kepada ilmu terapi. Kerana itu para ulama mengatakan dalam merasakan hadis ini, al-hilmu bittahallum, orang nak jadi lemah lembut, nak jadi baik dengan berusaha untuk jadi baik. Berusaha untuk jadi baik. Dan dibincangkan oleh ulama tasawuf, para pelajar sekalian, saya masuk secara orang panggil ringkas. Timbul soalan, akhlak kita ni kasbiyun am wahbiyun. Maknanya akhlak kita ni semata-mata anugerah Allah Azza wa Jalla aja, ataupun boleh diusahakan. Dalam kitab Riyadhus Salihin, Al-Imam Nawawi letak dalam tajuk Al-Hilmu wal-Anah, sifat sabar, lemah lembut dan tidak gopoh ini. Dia cerita seorang pemuda rombongan daripada Abdul Qais, Al-Ashaj Abdul Qais, datang jumpa Nabi SAW. Orang lain bila tengok Nabi, tinggal barang-barang, tinggal dia punya unta, berlari nak pergi jumpa Nabi SAW. Seorang pemuda ni berbeza dia punya cara. Macam mana dia berbeza? Dia tak gopoh. Dia turun, dia ambil barang-barang dia, letak. Kemudian dia kenderaan dia ikat. Masya Allah, tabarakallah. Kemudian dia tukar pakaian. Nak jumpa Nabi, bukannya pergi jumpa pakcik jual kurma tepi jalan. Maka dia pakai pakaian yang cantik, dia pergi.
Nabi SAW puji dia, tuan-tuan dan puan-puan. Nabi kata SAW, inna fika khaslatan, kamu ni ada dua sifat yang disukai oleh Allah Azza wa Jalla dan juga oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, al-hilmu wal ana. Sifat tidak gopoh, sifat tenang dan tidak kelang kabut. Al-Asy'ad ni tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, adakah sifat aku ni semula jadi ke macam mana?" Nabi kata, "Jabalakallah. Allah Taala jadikan kamu bersifat sedemikian." Maka para ulama mengatakan sifat kita manusia ni ada dua sifat. Yang pertama bersifat semula jadi. Kan ada anak-anak kita pun ada. Nah, tuan-tuan dan puan yang ada anak ni berbeza-beza anak kita. Ada yang masya-Allah diam je. Dia ada kat rumah dengan tak ada tu sama je. Senyap. Ada anak ni bising. Orang Kelantan kata yo ya ada. Geger sana geger sini. Jadi ada waktunya orang ni bising, ada kalanya dia diam. Maknanya itu dia panggil tabiat. Tetapi dengan kita tak usah kira lah yang zaman media sosial ni, kalau dapat alat apa ni, alat ni di tangan anak-anak, semuanya senyap belaka kan. Itu cerita lain. Ada orang yang kasar, bengis, garang, tapi dengan berusaha maka dia dapat menjadi manusia yang dulunya bengis, dulunya ganas, dulunya gini, tenang. Tuan-tuan boleh tengok, baca kita dalam kitab sirah, bagaimana beberapa orang sahabat Nabi radhiyallahu anhum yang dulunya kasar. Saya contohlah seorang, iaitulah Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab. Umar terkenal dengan orang yang hebat. Cuma saya pesan kepada muslimin dan muslimat, para penonton sekalian, supaya jangan over dengan Sayyidina Umar. Ni ada setengah penceramah ni, dia kata macam-macam Umar. Dia kata Umar ni, dia punya hero, dia punya ni, dia punya ganahnya sebelum Islam, minum arak dalam tengkorak, tanam anak hidup-hidup. Saya kata, hayhat, tenang-tenang, para penceramah. Di mana awak dapat maklumat? Di mana yang kita dapat cerita ni? Ambil kat mana? Ada sumber ke? Nah, kita nak buat satu-satu statement, satu-satu tuduhan, nak nisbahkan kepada seorang sahabat, pada orang yang besar-besar, kita mesti hati-hati, biar betul maklumat kita tu biar jelas. Kalau tidak, nanti kita fitnah kepada sahabat pula. Baik. Yang penting, orang Kelantan kata bahasa mudah kitanya, yang pentingnya bahasa yang mudahnya kita kata apa? Orang ni jangan mudahlah nak kata saya tak boleh berubah sekarang. Oh, lah. Ada orang yang tak mau berubah ni dengan beberapa sebab. Orang yang tak mau berubah dengan beberapa sebab. Apa yang sebabnya? Di antara sebab orang tak nak berubah, iaitu orang yang rasa diri dia sempurna. Ini tak boleh berubah. Kalau kita tegur dia, siapa awak? Oh, orang macam ni tak mungkin dia berubah. Satu lagi orang tak mau berubah, orang sombong. Satu lagi orang tak mau berubah, yang sini saya nak sebut umpaya, orang bodoh. Ini orang tak mau berubah. Jadi kita ni manusia mesti kena berubah, bahawa kita duduk dalam suasana yang begini baik, maka kita kena belajar at-tahallum, maknanya kita ubah sikap kita. InsyaAllah boleh. Sayyidina Umar yang begitu dikatakan Sayyidina Umar yang begitu kasar pun, ditakuti oleh orang pun berubah. Apabila dia masuk Islam, orang tengok Umar ni asyik, bila dia solat menangis saja. Lemah lembutnya dia, hati dia sudah berubah dengan sebab yang tersebut. Baiklah para jemaah sekalian. Wa man yataharral, hadis ni belum habis. Wa man yataharral khaira yu'tahu. Siapa dia mencari kebaikan, nak menjadi orang baik, insya-Allah dia boleh.
Tidak ada yang tak boleh berubah. Tak ada yang tak boleh. Wa man yatawaqqas syarra yuwaqqahu. Siapa dia cuba nak menjauhkan diri daripada benda yang tak baik, insya-Allah Allah beri kepada dia. Baiklah para jemaah sekalian, hadis ini diriwayat oleh Al-Khatib dan lain-lain, dan juga ada dalam Sahih Al-Jami' As-Saghir dan lain-lain kitab secara ringkasnya. Baiklah. Tengok dalam buku kita. Kita hendaklah memerhatikan diri kita sendiri dan meletakkan setiap perkara itu pada tempat yang sewajarnya. Letak pada tempat yang sewajarnya sebelum menyalahkan orang lain. Kita hari ini suka sangat nak menyalahkan orang lain. Ingatlah juga bahawa apa-apa benda pun kita tak akan letak tak akan mudah-mudah nak letak kepada diri kita kan. Mana kita? Salah dia, salah macam-macam lah menyalahkan orang lain. Maka kita kena ingat di antara punca-punca yang boleh menghilangkan rasa jauh kita sama-sama kita, bahawa tahiyyatul Islam. Dalam kitab ni kata tahiyyat Islam, mana tahiyyatul Islam. Sama juga dengan kita baca di akhir solat kita, at-tahiyyatu, dia panggil tahiyyat sebab ucap selamat. Itu maksud dia. Tahiyyatul Islam, penghormatan itulah dengan mengucap Assalamualaikum. Paling ringkas, Assalamualaikum. Ataupun lebih baik lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu sempurna. Inilah yang diajar oleh Nabi SAW untuk mengucapkan salam kepada ahli keluarga dan apabila kita memasuki rumah. Dalam surah An-Nur, ayat 61, Allah Ta'ala memerintahkan, فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ. Maka apabila kamu memasuki sebuah rumah daripada rumah-rumah ini, rumah-rumah mana itulah, kita masuk rumah ke ada orang, maka kamu hendaklah memberi salam kepada penghuninya, yang bererti memberi salam ke atas diri kamu sendiri. Bila kita bagi Assalamualaikum, kita ni kalau kita beri salam kepada orang, macam kita ucap untuk kita. Sebab bila kita kata Assalamualaikum, selamat sejahtera kepada kamu, orang terjawab balik Waalaikumsalam, kamu juga dapat. Kita tak akan rugi. Karena itu di dalam konsep doa, dalam Islam ini mengajar kepada kita berdoa. Mengajar kepada kita berdoa. Di antara doa yang baik, doa saudara itu kepada orang lain. Doa kita kepada saudara kita. Contohnya, kita dengar sahabat kita ni sakit. Duduk di hospital ke, duduk di rumah dia ke, duduk di mana-mana, kita doa. Allahumma shfi, ya syafi wa anta syafi, syifa'an la yughadiru la syifa' illa syifa'uka, syifa'an la yughadiru saqama. Contohnya bila kita doa, kita kena ingat kata Nabi SAW, siapa dia berdoa kepada saudaranya bizahril ghaib, tanpa dia tahu. Tak payah kita SMS, engkau tunggu amin kan aku nak doakan untuk kau ni. Ni ada setengah orang ni kalau pergi Mekah, mentang-mentang dia duduk kat Mekah, tuan-tuan yang nak doa tu, saya petang ni nak pergi ke Kaabah, saya PM doa. Saya kata ini cerita tidak dibuat oleh para ulama kita, usah dibuat. Yang penting kalau kita sayang kepada mana-mana orang, kita dengar dia sakit, kita dengar dia susah, kita dengar dia gembira, kita doakan mengikut doa yang sesuai. Kalau dia gembira, kita kata, ya Allah, kekalkanlah kegembiraannya itu, bahagiakan dia. Kalau dia sakit, kita kata sembuhkan. Kalau dia susah, kita kata permudahkan urusan. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, siapa dia berdoa kepada orang lain bizahri ghaib, tanpa diketahui oleh tuan dia, apa jadi? Maka ketika itu malaikat akan datang mengaminkan doa kita. Malaikat kata amin, walaka bimisli. Amin, engkau juga dapat seperti itu. Masya Allah.
kita mengatakan, kita beri salam kepada orang, salam tu balik kepada kita. Apabila kita berdoa kepada orang, doa itu juga kita dapat melalui amin para malaikat. Sama juga para penonton sekalian, bila kita selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala mengatakan ali Muhammad dalam doa ini termasuk umat dia. Mana bila kita doa minta Allah taala doa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita juga dapat. Allahu akbar. Bagaimana kita tak tenang para jemaah sekalian, itu diajarkan. Baiklah para jemaah sekalian, salamlah diucapkan kepada semua orang, sama ada orang yang kita kenal, orang yang kita tak kenal. Orang tua, kanak-kanak. Maknanya kalau kita jumpa orang tua, kita kena mula dulu. Assalamualaikum pakcik, tok ayah, nenek, opah, kita bagi salam, kan? Mana kalau kita duduk atas kenderaan, kita bagi salam kepada orang yang berjalan kaki, itu adab. Nanti satu masa mungkin kita masuk tentang adab salam di dalam kehidupan ini untuk mencari ketenangan, insya-Allah. Baik. Daripada Abdullah bin Amru, sebuah hadis daripada Abdullah bin Amru radhiyallahu anhu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Seorang laki-laki bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang laki-laki bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tanya apa? Ayyul islami khairun? Apakah Islam yang baik? Maknanya orang Islam mana yang baik ya Rasulullah? Orang Islam itu semua baik. Kan? Orang Islam ni semua orang yang baik, insya-Allah. Yang bukan Islam pun yang tidak yang baik-baik ramai, tapi kita tanya tentang perkara ini. Ayyul islami khairun? Qala, dengar jawapan. Tuan-tuan dan puan-puan, saya yakin dan percaya semua nak jadi orang baik. Betul ke tidak? Sudah pasti jawabnya. Betul kan? Qala tut'imut ta'am. Tanda. Yang pertama, hendaklah kamu beri makan. Beri makan kepada siapa? Kepada orang. Hari ini, isu beri makan ini, yang pertama sekali, kita kena beri makan kepada orang di bawah tanggungjawab kita. Fabda' biman ta'ul, kata Nabi SAW. Mulai dengan orang yang di bawah tanggungjawab. Mana suami kena bagi pada isteri, bapa bagi kepada anak-anak, itu dia panggil orang yang di bawah tanggungjawab kita. Kemudian keluarga-keluarga kita yang terdekat, kemudian orang-orang miskin, orang fakir, kita beri. Masya Allah, anda duk perhati tengok para jemaah sekalian. Untuk zaman kita hari ini, senang sekali nak bagi makan. Dulu susah, kan? Hari ini tak payah. Allah, teringatnya ke bapa, teringatnya ke ayah, kan? Oh, ustaz-ustaz pula zaman PKP ni, banyak yang tak boleh pergi sana, tak boleh segi, sudah ramai menjadi chef nasi Arab. Masya Allah, tabarakallah, kan? Kita pun tengok, oh, ini imam kampung saya ni. Sudah jadi chef dia, kan? Ustaz dia yang mengajar Quran kita ni, tapi oleh kerana dia tak ada kerja, dia masak pula sedap. Kita boleh COD, COD ke istilah ni? Yang kita tempah dengan dia, suruh hantar rumah ayah kita. Masya Allah, tiba-tiba telefon ke mak jangan masak hari ni ya, kita makan nasi sama-sama, nasi Arab. Masya Allah, gembira orang tua. Mudah sekali. Kita tempah dengan mana-mana penjual nasi lemak, nasi kukus, nasi apa, tolong hantar ke masjid mana-mana, hantar ke rumah anak yatim. Subhanallah. Tapi itu secara manual, secara mudah. Namun begitu, kalau kita nak yang sempurna, kalau boleh kita makan bersama dengan orang fakir miskin, itu lagi utama. Tapi zaman kita ni, zaman PKP, zaman COVID ni, biarlah kita guna pendekatan menghantar makanan. Alhamdulillah. Baik, kita nak pergi kepada jawapan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kedua. Nabi kata apa? Wa taqra'us salam 'ala man 'arafta wa man lam ta'rif. Maknanya kita sampaikan, beri salam kepada orang yang kita kenal dan orang yang kita tak kenal. Orang yang kita kenal, orang yang kita tak kenal, bagi salam. Yang masalah hari ini, kita bila tengok orang tak kenal, selamba je. Jalan. Contohnya kita duduk kat hospital kita ni kan. Jumpa kaki lima, orang tak kenal. Entah pakcik ke makcik mari mana nak jumpa doktor. Mana kita nak tegur dia? Jalan. Tapi kalau jumpa orang kenal, ui jauh lagi.
Assalamualaikum Pak Haji. Oh, Pak Haji selalu. Tama-tama kalau jumpa orang yang kita kenal, ustaz ke imam ke, jalan-jalan nampak Ustaz Adli mari. Ustaz Li, Assalamualaikum. Yang jalan dengan Ustaz ni, ada 5 orang lagi bersama dengan dia. Tiba-tiba, kita bagi salam pada seorang. Maka ini, di antara tanda kiamat, Nabi SAW sebut, salam terpilih. Apa dia maksud salam terpilih? Iaitulah kita bagi salam kepada orang yang kita kenal, dan waktu kita nak bagi salam, kita kecilkan skup. Kalau contohnya kita tengok orang di jalan, 20 orang berjalan. Kita kata Assalamualaikum. Semua dapat. Termasuklah para malaikat dan yang jin-jin yang ada di sekitar itu semua dapat. Tapi kalau kita kecilkan dia, Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Imam. Maknanya yang dapat salam tu siapa? Imam dengan ustaz ataupun doktor kita kata. Kita jumpa doktor, Assalamualaikum doktor. Sedangkan belakang doktor tu ada jururawat, ada pesakit lain. Maka jangan kita sempitkan rahmat Allah Taala yang luas. Ucapan yang luas itu jangan disempitkan. Kalau disempitkan kita rugi. Ini jelas kepada kita. Para peserta sekalian, kita mengatakan Nabi SAW sebut bahawa kita kena beri salam pada orang kenal tak kenal. Tuan-tuan dan puan-puan, beri salam ni menjadi punca mahabbah. Punca kasih sayang sama kita melalui salam. Jangan main. Kita jumpa kan Assalamualaikum. Makcik ni pun tenang. Masya Allah. Pegawai-pegawai kat sini baik-baiknya. Masya Allah. Kan? Sebab boleh pahala bagi salam. Siapa kata tak boleh pahala? Allah. Salam. Dan jangan pilih-pilih. Pilih salam pun tak boleh juga. Hadis ini dalam Bukhari. Baiklah para pelajar sekalian, kita pergi kepada sebuah hadis lagi yang diriwayat oleh Ammar bin Yasir. Saya rasa Ammar bin Yasir ini sudah kenal kita kan. Ammar bin Yasir ini seorang sahabat yang mempunyai kenangan yang besar kan. Dia dengan Yasir dengan anak-anak dia. Ammar bin Yasir berkata, Salasun man jama'ahunna faqad jama'al iman. Salasunna, 3 perkara. Siapa yang boleh kumpulkan 3 perkara ini dalam diri dia, maka dia telah mengumpulkan ciri-ciri keimanan pada Allah Azza wa Jalla. Allahu Akbar. Mudah-mudahan tazkirah kita ini, bicara kita ini akan menaik tarafkan kita kepada kesempurnaan iman insya-Allah. Yang pertama, al-insaf min nafsik. Al-insaf min nafsik, iaitu berlaku adil, insaf, terhadap diri sendiri. Dengan cara mana? Berlaku adil pada diri kita dengan cara mana? Dengan melaksanakan hak-hak Allah dan hak-hak makhluk. Itu dia panggil berlaku adil kepada diri sendiri. Kita ni, para jemaah sekalian, kadang-kadang kita tak adil pada diri kita. Tidak adil pada diri kita. Apa dia? Kerja terlalu teruk sangat. Tidak adil. Sebab itulah pihak mana-mana, kerajaan ke swasta ke kita sendiri, kita ada tempoh. Waktu kerja berapa jam satu hari. Ada yang 8 jam. Kemudian rehat dulu. Esok pula ada yang 12 jam. Ada yang sudah 12 jam. Berehat pula 2 hari contohnya. Kawan-kawan kita yang duduk di bahagian operasi apa-apa, banyak hari sikit kerja, tapi dia rehat pula banyak hari. Sebab tu anak duk perhati sahabat-sahabat kita yang pilot ni, yang duk kerja bawa kapal terbang ni. Dia ada tempoh penerbangan dia. Sampai sana, dia tak boleh bawa lagi kapal terbang. Dia kena rehat. Maknanya, itu dia panggil al-insaf min nafsik. Kerana itu, kalau tuan-tuan dan puan-puan tengok dalam hidup kita ini, bermula dengan subuh. Kan? Biasanya orang-orang soleh, sebelum subuh mereka bangun awal. Mereka bertahajud, mereka bermunajat, mereka beriltihal kepada Allah Azza wa Jalla, berdiri malam, maka Allah Subhanahu wa taala selepas solat subuh tidak mensyariatkan kita solat. Lish? Sebab kamu dah penat. Lepas subuh duduk zikir sampai duha.
Naik waktu duha lepas waktu larangan solat, dia panggil waktu syuruk 15 minit baru boleh solat. Ini dia panggil untuk nak insaf min nafsik, supaya dalam hidup kita ni seimbang. Waktu kita ibadat, ibadat. Waktu kita kerja, kerja. Waktu kita rehat, rehat. Kita kena ambil lah jadual tu, tak boleh. Tak, bukan sebuah waktu bekerja, kita bukan robot. Kita bukannya mesin yang hidup kerja 24 jam. Dan kita juga tidak boleh ibadat sentiasa duduk di masjid yang tak kerja, tak lah. Masing-masing ada tanggungjawab. Itu yang dikatakan al-insaf min nafsik. Mana kita berlaku adil pada diri kita sendiri dengan dengan cara mana? Dengan melakukan ketaatan, melakukan kerja, melakukan kerehatan, termasuk. Dalam hadis Abi Darda dengan Salman, Nabi kata apa? Inna li nafsika 'alaika haqqan. Atas diri kita ada hak. Hak Allah, hak kita sendiri, hak makhluk lain. Apa dia maksud hak makhluk lain? Contohnya kita ada isteri. Hak isteri kena bagi. Saya sekarang ni sudah naik tarah wali. Habis isteri kau tidur seorang. Kau jaga. Lah. Tak boleh. Kita ada hak anak-anak. Kita ada. Kalau kita kerja, hak kita bekerja. Ada. Sekarang ni waktu pukul 8 pagi sampai 5 petang, waktu berada di pejabat. Contohnya ayah kami ni awal sikit. Contohlah. Kan? Waktu ada pejabat. Maka kita kena kerja untuk pejabat kita. Tak boleh kita buat benda lain. Ini yang dikatakan insaf min nafsik. Baik, kita pergi kepada ciri yang kedua. Wa badlus salam lil alam. Menyampaikan salam kepada seluruh alam. Menyampaikan salam seluruh alam. Apa dia maksud menyampaikan salam ini? Kepada orang kenal dan orang tak kenal, kata di para ulama Islam, dia kata salam ini ada dua. Kan banyak hadis Nabi sebut menyebarkan salam. Bazlus salam. Mengholorkan salam. Maka di sini ada dua makna salam. Yang pertama, salam itu dengan makna kita jumpa orang, kita kata Assalamualaikum. Itu salam. Yang kedua, salam dengan makna kita menyebarkan kesejahteraan, menyebarkan keharmonian, menyebarkan perdamaian, itu juga bazlus salam. Sekarang ni mulut pun tak keluar salam, mendamaikan orang pun tidak, maka apa yang kita ada? Sebab itu dia masuk dalam ciri-ciri jama'al iman, kumpul iman. Maknanya kalau orang tengok dia ni, oh dia ni tokoh assalam, tokoh yang membawa perdamaian, membawa kesejahteraan. Tak kira kita siapa. Kita ketua masyarakat, kita damaikan dalam masyarakat. Kita ni ustaz, pendakwah, kita mendamaikan pendakwah. Hari ni kita bimbang, takut ada setengah pendakwah, dia tidak nak mendamaikan, dia menjadi batu api, memanah-manaskan keadaan. Kerja dianya, orang ni, cerca orang tu, cerca orang ni, yang menyebabkan masyarakat pergi belajar dengan dia, belajar mencerca-cerca, bukan belajar untuk menggilakkan hati. Kita kata ini satu masalah. Baik, saya nak tamatkan hadis kata-kata Ammar ini. Yang ketiga, wal infaqu minal iqtar. Wal infaq minal iqtar, iaitulah memberi sedekah sedangkan diri sendiri berhajat. Kita berhajat, tapi oleh kerana ada orang perlu, kita bagi. Ada orang minta, kita beri. Tapi kita pastilah orang yang minta itu kita tahu memang dia berhajat. Ada setengah hari ni dia panggil bahasa moden ni panggil scammer. Tak. Scammer ni tak tahu apa. Kerja dia minta, pandai pula tu. Dia atas email, atas WhatsApp, apa grup pun dia ada. Sekarang ni grup yang baru keluar ni, BIP. Ada juga. Kita kata lajunya. Nah, semua medsos dia sudah guna. Maknanya bijak sangat untuk nak minta-minta. Tapi kalau orang perlu-perlu sungguh, memang kita kena beri. Baik. Asal ini dalam Al-Bukhari. Saya ulang balik. Ada jemaah yang terlupa kot. Ya. Ammar kata apa? Siapa yang terkumpul tiga sifat ini, dia telah mengumpulkan iman dalam diri dia. Yang pertama, insaf pada diri sendiri. Mana berlaku adil pada diri sendiri. Yang kedua, menyebarluaskan salam, mana Assalamualaikum.
ataupun menjadi pendamai keharmonian dalam masyarakat, dan juga yang ketiga orang yang boleh beri nafkah di saat dia memerlukan. Contohnya kita kata kita perlu, kita ada 100, kita perlu 90 tak? Ada orang minta, mana kita berani lagi bagi 10% tadi, RM10 tadi kepada orang yang minta. Maknanya waktu tu kita masih lagi. Sebab itulah ana suka kata-kata para pendakwah, kita sedekah bukan kerana kita kaya. Kita jangan tunggu kaya baru nak sedekah. Sebab kita bersedekah biar kita nampak jadi kaya. Kaya apa? Kaya pahala. Kalau pun tidak kaya di dunia. Allahu Akbar. Ini kata-kata yang baik. Baiklah para jemaah sekalian. Sedikit huraian penutup kita. Ucapan tahiyah, penghormatan ini mempunyai pelbagai makna. Terkandung dalamnya erti assalam, iaitu kamu selamat daripada aku. Bila kita kata Assalamualaikum, maknanya Tuhan selamat daripada gangguan saya. Lidah saya tak kata kepada Tuhan, hati saya tak sakit kepada Tuhan, tangan saya tak akan pukul, tak akan tulis. Itu maknanya, yakni zahir dan batin selamat. Aku tidak akan menceroboh hak kamu, sama ada dengan perkataan atau perbuatan. Ini yang penting bagi kita. Pasal itu kita kata Assalamualaikum, maknanya kita telah beri jaminan kepada orang itu. Untuk apa? Supaya mereka tidak takut pada kita. Supaya mereka tidak takut pada kita, sebab kita dah mula dengan Assalam, suatu deklarasi, suatu peristiharan bahawa kita dua tidak ada permusuhan. Subhanallah, ini yang besarnya makna salam dalam Islam. Dalamnya juga terkandung ucapan doa untuk keselamatan, rahmat, berkat dan seumpamanya. Inilah makna yang sangat bernilai yang kita ucapkan dengan lidah kita. Maka kita hendaklah menjadikannya sebagai suatu amalan dan manhaj ni mana gaya hidup dalam kehidupan seharian kita, dalam perhubungan dengan orang lain. Jadi para pelajar, para penonton sekalian, itu ciri yang pertama yang kita dapat ulasan dalam buku kita ni, tenang dengan ujian. Baiklah, para peserta sekalian, ana rasa kalau kita boleh bazlus salam, boleh menyebarkan salam, kita akan tenang. Tadi kata-kata hikmat para sahabat ulama salafus soleh, dia kata, kenapa aku nak dengki dengan orang? Kalau dia orang baik, manfaatnya dapat dunia ni sedikit, akhirat besar lagi. Kan? Kalau dia orang tak baik, na'udzubillah, dia ke neraka di akhirat esok, maknanya harta yang dimiliki atas dunia ni terlalu sedikit. Nikmat yang dia miliki terlalu sedikit, nak banding dengan azab yang dia akan kena nanti di akhirat. Kita kata wal'iyazubillah. Maka marilah para jemaah sekalian kita sentiasa bersifat tenang dalam apa saja pun ujian. Allah uji kita dengan dua perkara. Saya tutupkan dengan hadis ini. Kata Nabi SAW, Allah Ta'ala beri kepada kita dua perkara, senang atau susah. Orang mukmin bila dia dapat kesenangan, syakar, bersyukur dia. Fakana khairan lah. Apabila diuji dengan kesusahan, sabar. Fakana khairan lah. Walaysa zalika illa li mu'min. Nabi kata peristiwa itu tidak berlaku kecuali kepada orang mukmin. Orang mukmin ni tenang sentiasa. Boleh yang baik, syukur. Dapat yang tak baik, sabar. InsyaAllah, la in syakartum la azidannakum. Allah jamin, kalau kamu syukur, aku tambah. Tapi kalau kamu tak syukur, tunggulah kehilangannya. Baiklah, tamatlah kita ciri yang pertama. Di dalam 9 perkara, insyaAllah kita akan sambung lagi. Dalam ciri yang kedua, dalam CD yang akan datang, berlapang dada dan menanam kepercayaan yang baik terhadap orang lain. Ini sangat penting. Dalam kehidupan kita bermasyarakat, ini sangat penting. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan di sini ada manfaatnya kepada para peserta dan para penonton sekalian. InsyaAllah. Sekian, aqulu qawli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.